Okay. Okay, I'm back. Ayah, banyak betul cabaran hari tu. Sekejap cikgu tengah sharing. Okay, nampak Nampak. Okay, so kita mula. Cikgu. Sorry, banyak gila halangan. Cikgu, on message cikgu. No, I'm not going to on message sebab waktu saya mengajar awak tak akan fokus. Awak sibuk nak message. Waktu saya mengajar awak tukarkan perhatian awak. Okay? Please kekalkan disiplin awak. Kalau waktu dalam kelas pun awak setkan bercakap waktu cikgu mengajar kan. Sama juga waktu belajar online, Google Meet. Macam tu juga. Okay? Sila fokus. Nak kelakar kalau awak kelakar. Tadi pun cikgu dah bagi banyak peluang untuk awak bercakap. Okay, so next. Okay, pecahan Ketiga pecahan Okay, kita akan mulakan dengan pecahan wajar. Okay, apa itu pecahan wajar? Apa itu pecahan wajar? Siapa tahu? Kita pernah belajar tu dulu. Apa pecahan wajar? Siapa tahu apa pecahan wajar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dia pecahan. Okey, macam ni rupa pecahan wajar. Macam ni rupa pecahan wajar. Pecahan itu sendiri membawa maksud sebahagian daripada satu kumpulan objek. Contohnya macam awak ada satu bulatan. Okey. Ini adalah satu objek, satu kumpulan objek. Awak akan bahagikan kepada bahagian yang sama besar. Okey, bahagian yang sama besar. Okey, bahagian yang sama besar, pecahan hendaklah terdiri daripada bahagian yang sama besar. Kalau dia tak sama besar, maksudnya itu bukan pecahan. Yang ini kita dah belajar 2 tahun. Tahun 1 cikgu ada sebut, tahun 2 pun cikgu ada sebut. Okey, ingat tak, pecahan mestilah terdiri daripada bahagian yang sama besar. Kalau satu bahagian kecil, satu bahagian besar, itu bukan pecahan. Okey, pecahan yang mesti adil, sama besar. Okey. Sekarang, kalau awak tengok dekat sini, ada satu objek segi empat. Segi empat sama yang telah saya bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, dan saya warnakan 3 bahagian dekat sini. Ini saya warnakan, yang ini saya warnakan, yang ini pun saya warnakan. 3 bahagian diwarnakan. Okey, maksudnya dekat sini, 3 daripada 4 bahagian yang sama besar telah dilorek ataupun diwarnakan. Jadi pecahan bagi bahagian yang dilorek ialah 3/4. Okey, 3/4. Ini ditulis dalam perkataan, kita tulis 3/4. Okey, dalam bentuk nombor kita tulis 3, ada garisan tengahnya, itu kita panggil sebagai per, dan 4 di bawahnya. Okey. So ini dalam perkataan. Okey, dalam bentuk perkataan ini 3/4. Okey, yang ini pun cikgu dah terangkan banyak kali waktu awak tahun 2. Kita nak menulis 3/4 dalam perkataan per ini, perkataan per ini yang mesti dekat dengan nombor yang di belakang. Okey, awak kena cantumkan dia dengan ejaan nombor yang di belakang. Okey, apa maksud 3? Apa maksud 4 ini? 3 ini kita panggil, cikgu tukar warna pena. Okey, 3 ini kita panggil sebagai apa? Pengangka. Yes, very good. Dalam buku awak dah baca tadi kan? Pengangka. Okey, dah 4 di bawah ini kita panggil sebagai Penyebut. apa? Penyebut. Yes, very good. Penyebut. Kita dah belajar yang ini. Penyebut. Macam mana kita nak ingat mana satu pengangka, mana satu penyebut? Okey, pengangka kalau awak tengok dekat belakang dia ada huruf A kan? A itu maksudnya atas. Jadi pengangka itu adalah nombor yang di atas. Kalau penyebut ada huruf apa? Huruf apa? Huruf B. B itu maksudnya bawah. Jadi penyebut itu adalah nombor yang di bawah. Okey. Apa maksud pengangka?
kita kira apa? Pengangka tu kita kira yang apa? Yang lobek. Yes. Pengangka ini kita kira bahagian yang diwarnakan ataupun yang dilorekkan. Bahagian berwarna. Okey. Apa maksud yang ini pula dekat bawah ni? 4 dekat bawah ni. Keseluruhan. Jumlah besar. Jumlah besar. Yes. 4 ni adalah kesemuanya. Okey. Kalau satu objek tu cikgu bahagikan kepada 5 bahagian, nombor dekat bawah penyebutnya berapa? Berapa? Kalau cikgu ada contoh cikgu ada segi 4 ni, okay, cikgu bahagikan kepada 3 bahagian. Berapa penyebutnya? 3/4. Penyebut tolong penyebut. Penyebut. Bawah. 3/3. Okey, sebab apa? Per 3. Sebab ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, kalau cikgu warnakan 1, pengangkanya berapa? 1/3. 1. Jadi ini adalah, yes, ini adalah 1/3. Okey, ini kita dah belajar bagaimana untuk membaca pecahan, apa maksud pengangka, apa maksud penyebut, itu kita dah belajar waktu kita tahun 2. Okey, dan cikgu pun dah suruh baca buku tadi sebelum kita mulakan kelas. Okey, jadi boleh pengangka A di belakangnya maksudnya di atas. Penyebut ada huruf B maksudnya bawah. Okey, boleh Okey, pengangka adalah bilangan yang diwarnakan dan penyebut adalah bilangan semua bahagian. Okey, setiap kali kita nak baca pecahan, kita akan baca yang diwarnakan dahulu, kemudian barulah kita baca semua bahagian. Okey, boleh Okey. Dan apa itu pecahan wajah? Kalau awak tengok dekat sini, pecahan wajah ialah bahagian pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Maksudnya nombor yang di atas itu lebih kecil daripada nombor yang di bawah. Contohnya kalau kita tengok contoh 3/4 ni tadi. Okey, 3 nombor di atas lebih kecil daripada nombor di bawah. Maksudnya ini adalah pecahan wajah. Okey, kalau cikgu tulis macam ni, contoh cikgu ada 7/9. Adakah ini pecahan wajah? Wajah. Betul. Pecahan wajah. Sebab pengangka, nombor yang di atas pengangka lebih kecil daripada nombor yang di bawah. Okey, pecahan wajahnya macam tu awak ingat dulu cikgu madah pecahan wajah tu-nya macam manusia. Kalau awak tengok manusia, kita lukis, okey, pecahan wajah, kita lukis kepala, kemudian kita ada badan. Cikgu tak lukis, tapi cikgu cuba lukis tangan, macam ya. Kakinya. Okey? Okey. Kalau awak tengok, bila kita lukis manusia, kita lukis kepalanya, saya adalah besar, kecil kejap nak. Kan? Betul sih? Kepala di atas. Itu adalah bahagian manusia yang normal. Okey, jadi kita boleh anggapkan pecahan wajah ni dia macam manusia, macam badan kita. Kepala kita kecil, badan kita lebih besar daripada kepala. Maksudnya nombor yang di atas itu kecil, nombor yang di bawah itu lebih besar. Itu adalah pecahan wajah. Okey, pecahan yang okey. Mun saya lukis manusia macam tu, kepalanya besar, tiba-tiba badannya kecil kejap. Macam ni. Tu badannya, tu kakinya. Adakah ini wajah? Wajah si? Tidak wajah. Si wajah. Bukan. Nya si normal. Jadi ingat pecahan wajah tu yang macam tubuh badan kita. Wajah itu maksudnya normal. Okey, macam tubuh badan kita, kepala kita kecil, badan kita besar. Maksudnya nombor yang di atas tu kepala kita, nombor yang di atas tu lebih kecil daripada badannya. Okey, boleh? Jelas sih? Jelas. Okay, very good. Okay, next. Kita akan teruskan. Okay. Kalau awak tengok dekat gambar ni, yang ini ada dalam buku teks awak tadi. Cikgu rasa awak dah baca dari tadi. Okay, 4 pensel bukan berwarna hijau daripada 5 pensel. Kalau dekat gambar ni awak tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 pensel. Ada 1 yang berwarna hijau dan 4 yang lain itu berwarna kuning ataupun oranye. Okay, kita nak buat pecahan Okay. Pecahan pensel bukan berwarna hijau. Maksudnya pensel yang berwarna lain. Okay.
Ada berapa pensel yang tidak berwarna hijau? Berapa? Satu. Empat. Okey, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 pensel yang tidak berwarna hijau. Okey, penyebutnya berapa? Ingat? Penyebut tadi maksudnya. Okey, very good. Penyebut tadi maksudnya bilangan semua bahagian. Jadi semua pensel yang ada dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Okey, ini adalah pecahan untuk pensel bukan berwarna hijau. Kita nak tulis dalam bentuk perkataan. Ingat, Cikgu Mada apa? Perkataan per itu yang mesti dekat dengan nombor yang di belakang. Jadi kita tulis dalam bentuk perkataan dia akan jadi 4 per 5. Ingat tak? Per itu mesti dekat dengan nombor yang di belakang. Okey? Itu adalah pecahan untuk pensel bukan berwarna hijau. Sekarang kita nak tengok pecahan pensel berwarna hijau pula. Okey, jadi berapa batang pensel berwarna hijau sebenarnya? Satu per Satu dulu. Satu pecahan pensel. Satu per 5. Per 5. Okey. 1 ni adalah pensel berwarna hijau. 5 ni adalah bilangan semua pensel. Okey, kita tulis dalam perkataan 1 per. Okey, per mesti dekat dengan nombor di belakang. 1 per 5. Okay. Soalan cikgu. Adakah kedua-dua pecahan yang kita ada ini pecahan wajar? Ya, wajar. Okey, kenapa awak kata ianya pecahan wajar? Sebab apa? Sebab atasnya sebab yang di lorongnya lebih kecil. Lebih kurang nombor daripada bawah. Betul, sebab nombor yang di atas tu lebih kecil daripada nombor yang di bawah. Sama macam tubuh badan kita, kepala lebih kecil daripada badan. Okey, bagus. Very good. Okey, sekarang awak tengok balon ni. Balon ni pun ada dalam buku teks awak tadi. Okey, berapa semua balon yang ada kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10. Jadi jumlah 10. balon kita ada 10 balon. Balon. Okey. Sekarang kita nak tengok pecahan balon yang warna merah. Maksudnya kita kira saja balon yang warna merah. Ada berapa? 1 per 10. Mana ada 2? Berapa Saya balon yang tengok warna nombor. merah? 1 per 10. Okey. Okey. Bilangan balon yang berwarna merah adalah 1. Jadi per nombor yang di bawah tu penyebut adalah bilangan semua balon kan? Jadi 1 per 10. Tulis dalam perkataan 1 per 10. Ingat per mesti dekat dengan nombor yang di belakang. Okey. Pecahan balon berwarna kuning. Berapa balon berwarna kuning? Berapa pecahannya? 3 per 10. Yes, very good. Ada 3 balon berwarna kuning. Ini 1, 2, 3. Ada 3 balon berwarna kuning. Per bilangan semua balon 10. Jadi pecahan bagi balon berwarna kuning adalah 3 per 10. Tulis dalam perkataan 3 per 10. Okay, next. Balon berwarna biru. Apa 2 pecahan per balon berwarna biru? 10. Okay, kalau awak kira balon berwarna biru dekat sini ada 1, 2. Jadi pecahan balonnya adalah 2 per 10. Okey. 2 per 10. 4 per Last sekali. 10. Balon 4 per berwarna 10. ungu. 4 per 10. Okay, yes. Okey. 4 per 10. Mula awak kira berapa balon yang berwarna ungu? 1, 2, 3, 4. 4 tak? Ada 4 balon berwarna ungu. Per bilangan semua balon ada 10. Jadi 4 per 10. Okey, soalan cikgu. Adakah semua pecahan ini pecahan wajar? Wajar. Pecahan itu adalah wajar. Sebab Wajar. apa awak katakan ianya pecahan wajar? Sebab nombor di atas lebih kurang daripada bawah. Okey, betul. Okey, sebab nombor yang di atas lebih kecil daripada nombor yang di bawah. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Jadi ini semua 1 per 10, 3 per 10, 2 per 10 dan 4 per 10 adalah pecahan wajar. Okey, faham semua pecahan wajar? Ingat tak pecahan wajar sama macam tubuh badan kita. Kepala kecil, badannya besar. Okey. Mu ada orang kepalanya besar ya, saya tahu lah. Ada pernah jumpa kan orang kepala yang besar badannya kecil?
Oh, manusia yang normal. Limaku. Yang normal lah, yang normal. Okay, next. Okay, pecahan tak wajar. Oleh kerana pecahan tak wajar tadi kita dah belajarnya macam tubuh badan kita. Kepala kita kecil, badan kita besar. Jadi, pecahan tak wajar ini pulanya macam tu. Kepalanya besar, badannya kecil. Okay. Ini adalah pecahan tak wajar. Cikgu sedang ada lukis. Cikgu sedang ada lukis. Okay, ini adalah pecahan tak wajar. Kepalanya besar. Maksudnya apa? Nombor di atas siapa? Angka. Okay. Kalau tadi pecahan wajar, nombor di atas lebih kecil daripada nombor di bawah. Okay, kalau pecahan tak wajar, cikgu dah lukis kepalanya besar. Jadi macam ni, nombor di atas yang lebih kecil juga kah daripada nombor di bawah? Di atas besar, di bawah kecil. Yes, pecahan tak wajar maksudnya nombor yang di atas itu lebih besar daripada nombor yang di bawah. Okay, kita tengok. Pecahan tak wajar ialah bahagian pengangka lebih besar daripada penyebut. Maksudnya nombor di atas tu lebih besar daripada nombor di bawah. Okay, kita tengok ni. Cikgu ada dua objek. Okay, satu yang ini 6/6. Maksudnya 6 bahagian diwarnakan. Semuanya ada 6 bahagian. Yang ini pula cikgu bahagikan kepada 6 bahagian juga, tapi cikgu warnakan 5 bahagian saja. Jadi pecahannya adalah 5/6. Okey, jadi kalau awak tengok, terdapat 11 bahagian 1/6. Okey, ini bahagian 1/6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 sikit 1/6. Okey, jadi 11 bahagian 1/6 adalah 11/6. Yes? Cikgu kena yang tu ada 6/6 sama tu. Sebab 6/6, tengoklah. 6 tu adalah bilangan yang diwarnakan. Bilangan yang diwarnakan, betul sih? Ada 6 sikit diwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diwarna. Nombor yang di bawah ni adalah semua kan? Jadi semua ini ada 6. Jadi 6 diwarna daripada 6 bahagian. 6/6 lah. Okey? Okey? Okey. Contohnya, mun cikgu ada tu, cikgu bahagi 2. Alah, si sama besar. Awak anggaplah yang sama besar. Okey, maksudnya per 2. Semua bahagiannya ada 2. Betul tak? Okey, kalau cikgu warnakan kedua-dua bahagian, maksudnya cikgu warnakan 2 ikit nak. Jadi 2/2. Okey, 2/2. Sama macam ni. Siapa yang buka mikrofon tu? Tolong tutup. Okey. Jadi samalah macam ini. Ada 6 bahagian semuanya dan diwarnakan 6 bahagian. Jadi 6/6. Okey. Sekarang, okey, maka 11 bahagian daripada 1/6 tadi adalah 11/6. Okey, kita ada 11 bahagian 1/6. Okey, kalau awak tengok dekat sini, cuba tengok dekat sini. Nombor di atas ni besar. Nombor di bawah ni kecil. Kalau kita tukar jadi manusia, kepalanya besar. Badannya kecil. Jadi awak rasa ini pecahan wajar ke pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar. Tak wajar. Ingat macam ni aja senang. Pecahan tak wajar tu kepalanya besar, badannya kecil lah. Macam ni lah. Okey? Boleh? Boleh Okey. So sekarang kita tengok yang ini pula. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Nombor 1 ni Okey, apa pecahan ni? Ini 2/2. Kan? Kan? Okay. 5/6. Yang ini pula 2/2. Yang ini? 2/1. 2/1. 1/2. 1/2. Baca bilangan yang diwarnakan dahulu. Jadi ada berapa bahagian 1/2 dekat sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5/2. Maksudnya kita ada 5 bahagian 1/2. 5 igit setengah. 5 igit setengah. 1/2 tu setengah kan? 5 igit setengah. Tok sigit setengah. Tok 2 igit setengah. Tok 3 igit setengah. 4 igit setengah. 5 igit setengah. 5 igit setengah. Jadi 5/2. Kalau awak tengok dekat sini, nombor di atas tu besar. Nombor di bawah kecil. Itu maksudnya pecahan tak wajar. Okey, boleh Okey. Yang ini pula, apa pecahan untuk gambar? Tengok nombor 2 dekat bawah tu. Yang macam gambar apa?
Gambar layang-layang tu. Layang, Apa main layang. 4/4. Yes, very good. Ini adalah 4/4. Okey, 4 bahagian diwarnakan. Jumlah semua bahagian ada 4. Sebab itu dia 4/4. Yang ini? 4/4 juga. Ni? 4. 4/4 juga. Yang ini? 1/4. 1/4. Okey. Okey, kita tengok sebab dia bahagi dengan 4, kita nak tengok ada berapa bahagian 1/4. Ini 1 bahagian, ini 2 bahagian, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 bahagian yang diwarnakan per 4. 9/4. Kenanya per 4. Kenanya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Kenanya bukan 9/12. Sebabnya coba ada 3 kotak je ya. 4 kotak je. Betul. Sebab setiap objek ini dibahagikan kepada 4 bahagian saja. Okey, 4 bahagian saja. Yang ini bahagi 4, yang ini bahagi 4, yang ini bahagi 4. Okey, jadi 4 di bawah ini adalah bilangan bahagian yang dibahagikan. Okey, jadi 4 atau 4, atau 4, atau 4. 9/4. Okey, ini pun sama. Pecahan wajar atau pecahan tak wajar? Tak wajar. Tak wajar. Pecahan tak wajar. Okey, betul. Okey, sebab nombor di atasnya lebih besar daripada nombor di bawah. Okey. Kita tengok yang ini pula. Yang kelas 3 Ibnu Sina, kelas awak pukul 11.30 ha. Okey, yang ini pula. 1/1. Sabar lu. 1/1. Cikgu belum lukis. Kalau cikgu lukis macam tu? Yes, very good. 3/3. 3/3. Ada 3 diwarnakan daripada 3 bahagian. Yang ini 2/3. Betul. 2/1. Jadi ada berapa bahagian 1/3 sebenarnya? 3. 5/3. 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5/3. 5/3. Okey. Okey boleh ha? Okey. Entok, cikgu Boleh, lukis tak? cikgu. Senang je kan? Siapa yang buka mic tu? Mak awak dengan Ipah pun cikgu dengar tu. Okey, berapa pecahan yang ini? Yang ini berapa pecahan ni? 5/5. Yes, very good. 5/5. Yang ini? 5. 5/5. Yang ini? 3/5. Yes, 3/5. 3/5. Okey. Oleh kerana satu objek tu dia bahagikan kepada 5, jadi dekat bawahnya hanya akan per 5. Okey, ada berapa bahagian per 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13/5. Okey, yang ini pun pecahan tak wajar sebab nombor di atasnya lebih besar daripada nombor di bawah. Okay, ingat tak? Senang aja mau ingat. Pecahan wajar. Wajar tu maksudnya normal. Macam manusia yang normal. Kepala kita lebih kecil daripada badan. Okay, pecahan tak wajar maksudnya tak normal. Kepala besar, badannya kecil. Itu tak normal. Okay, boleh ha? Senang je kan? Okay. So, sekarang kita nak tengok pula apa itu nombor bercampur. Okay, apa nombor bercampur? Nombor yang bercampur aduk tu. Okay. Nombor bercampur kalau awak tengok dekat sini, okey, kita ada ini satu bahagian pi. Okey, nyata saya dah dipecah-pecah kan? Maksudnya 1. Yang ini pula bahagikan kepada 4, yang bagi 4 tu. Okey, kita ada 1/4 dekat sini. Okey, ini adalah 1/4. Maksudnya ada satu bahagian yang penuh, kemudian satu bahagian lagi kita ada 1/4 sahaja. Okey, inilah yang kita namakan sebagai nombor bercampur. Nombor bercampur tu terdiri daripada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Okey, terdiri daripada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Kalaulah cikgu ada yang macam ni, segitiga. Okey, ada 2 segitiga. Yang 2 ikit tu cikgu warnakan penuh. Satu lagi segitiga, cikgu bahagikan kepada 4 bahagian, cikgu warnakan 3. Macam ni. Okey, yang ini oleh kerana cikgu warnakan penuh, boleh tak kita panggil ni sebagai 1?
Boleh tak? Tidak. Kenapa tak boleh, boleh? Boleh. Nya satu. Nya diwarna penuh. Penuh. Nya satu bahagian. Nya satu. Satu objek. Nya asyik dipecahkan. Nya satu objek. Okey. Yang ini? Lego. Satu. Siapa tu? Okey. Yang ini pecahannya berapa? 3/4. No. Yes. Very good. 3/4. Jadi apa pecahan keseluruhan ni? Apa pecahan keseluruhan ini? Kita ada satu. Satu. Yes. Ini satu tambah satu. 2. So kita ada 2, 3/4. Ini adalah nombor bercampur. Yang ada nombor bulat. Pasalnya ada pecahan. Okey, bila kita nak tulis nombor bercampur ni, nombor bulat kita kena tulis besar. Kita asyik boleh tulisnya macam tu. 2, 3/4. Asyik boleh. Nombor bulat tu, dia mesti tulis besar. 2, 3/4. Nombor pecahannya kita tulisnya sama tinggi, sama besar dengan nombor bulat tadi. Okey, boleh ha? Boleh ha? Okey, maksudnya nombor bulat ini, nombor bulat ini adalah bilangan objek yang penuh. Kalau ada 4 bilangan objek yang penuh, maksudnya awak akan ada nombor bulatnya 4. Macam ni. Kata kita nangga. Okey, jadi nombor bercampur ialah nombor pecahan yang terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar. Yang bercampur, nombor yang bercampur-campur ada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Okey, next. Okey, kalau yang ini. Okey, ini kita panggil apa? Segi empat yang pertama ni. Ni asyik dibagi-bagi kan? Jadi, ni adalah Nombor bercampur. 1. Ini 1. Okey, nombor yang seterusnya yang ini, pecahan yang ni. Segi empat yang kedua ni. Ini pun 1. Okey. Yang ini pula nya dibahagikan, betul tak? Dan nya lorekkan 2 bahagian saja. Maksudnya apa pecahan yang ini? 2/9. Kenapa 9? Sebab ada 9 bahagian semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah 2/9. Jadi ada berapa objek yang penuh dekat sini? 1. Berapa ikit? 2 ikit kan awak tengok dekat sini. Ini 1, ini 1. 1 tambah 1? 2. Objek yang penuh tu kita boleh tambahkan. Okey, 2. Jadi kemudian pecahan, ada sikit je pecahan kan? 2/9. Jadi ini untuk semua tu, yang semua tu, okey. Kita panggilnya sebagai 2/9. Okey, 2/9. Okey. Nombor bercampur kan? Ada nombor bulat, ada nombor pecahan. Okey, kita tengok yang ini pula. Okey, yang ini dia warnakan penuh. Segitiga yang pertama ni dia segi empat yang pertama ni dia warnakan penuh. Okey, ada. Maksudnya ini berapa? Berapa objek? 1. Satu objek penuh. Satu objek penuh. Yang bukan pecahan lagi. Yang objek penuh. Satu objek penuh. Yang ini pula dia warnakan 4. Maksudnya 4 per berapa? 4/4. 4/9. 4/9. Okey, ini kan dibahagikan kepada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bahagian semuanya. 4 diwarnakan. Jadi 4/9. Jadi nombor bercampur untuk gambar ini adalah apa? Apa nombor bercampurnya? Yang mesti mula dengan yang mesti mula dengan nombor bulat dulu 1, 4/9. Tengok cikgu tulis. Nombor bulatnya mestinya sama besar dengan pecahannya. Bolehkah cikgu tulis macam tu? 1, 4/9. Bolehkah? Tidak. Sebab nombor bulat tu yang kecil. Jadi besar, nombor bulatnya mesti besar. Okey, boleh ha? Okey. Sekarang kita nak menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Ingat lagi cik? Pecahan tak wajar tadi, pecahan tak wajar ni tadi yang kepala dia besar, badannya kecil. Pecahan tak wajar ini kita boleh tukar kepada nombor bercampur. Okey, kita tengok macam mana caranya. Kalau tengok gambar ni, okey. Okey, ini adalah 2/9. Betul sih?
Masih? Okey, 2 per 9. Itu nombor bercampur. Okey. Nya sama sih dengan tu. Kalau awak tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 9 per 9. Ini 9 per 9. Ini 2 per 9. 2 per 9. Kan? Bentuknya sama. Cuma yang bawah ni dia dah bahagikan kepada 9 bahagian untuk setiap bentuk tu. Jadi ini 9 per 9, ini 9 per 9, ini 2 per 9. Okey? Ada berapa bahagian 1 per 9 semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi pecahan ini adalah 20 per 9. Okey? Sebenarnya kelas, 2 per 9 dengan 20 per 9 itu adalah pecahan yang sama. Kalau awak tengok gambarnya sama kan yang atas dengan bawah tu. Okey, dia adalah pecahan yang sama. Jadi, ni ada cara lain sebenarnya mau tukarkan pecahan tak wajar ini kepada pecahan, nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Kita gunakan konsep darab. Okey, kalau awak ingat dulu waktu mendarab, cikgu selalu pada awak, darab dahulu baru awak tambah. Sama juga dengan yang ini. Okey, cikgu nak buktikan Okey, macam ni mau tukarkan, kalau awak ada macam ni kan, tukarkan kepada pecahan tak wajar. Awak darab dahulu. Darab dengan nombor di bawah ni. Darab. Okey, darab. 2 darab 9 berapa? 2 darab 9 berapa? 18. Okey, 2 darab 9. 18. Okey, pasti awak tambahkan nombor-nombor yang di atas. 18 tambah 2 berapa? 20. Jadi 20. Jadi 20 per 9. Sama sih? Sama. Okey. Darab dengan nombor yang di bawah, nombor bulat, darab dengan nombor yang di bawah, darab dengan penyebut, lepas tu awak tambah dengan nombor yang di atas. Pernya masih sama, per 9. Okey, sudah kita buat latihan, kita tengok kalau cikgu ada contohnya. Okey. Latihan yang pertama A. 1/3 per 4. Kita nak tengok macam mana nak tukarkannya kepada pecahan tak wajar. Okey. Cikgu dah pada tadi nak kita darabkan dengan nombor yang di bawah dahulu. Okey, jadi 1 darab dengan 4. Ini darab. 1 darab dengan 4 berapa? 4. 1 darab 4 sama dengan 4. Jadi 4 ini kita akan tambah dengan nombor yang di atas. 4 tambah 3 berapa? 7. 7. Okey. 7. Jadi, kita masih nampak 7 cikgu tu. Jadi 7 di atas per berapa? Per berapa? Per berapa? Per 4. Sebab situ per 4. Okey? Okey, sedar. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. B, kalau cikgu ada 3, 1 per 2. Tukarkan kepada nombor, kepada pecahan tak wajar. Okey, mula-mula pola apa tadi? Darab. Darabkan. Nombor bulat darab. Okey, nombor bulat darab. Darabkan dengan nombor yang di bawah. Dia mesti per 2 Dia mesti per 2 sebab ini per 2. Okey, jadi ini per 2. Faris, fahal Faris mesej cikgu tu. Okey, jadi per 2. Okey, 3 darab 2 berapa? 3 darab 2. 6. 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, jangan lupa tambah dengan nombor yang di atas tu. 6 tambah 1 berapa? 7. 6 tambah 7. Jadi kat situ 7 per 2. 2. 3, 1 per 2, tukarkan kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi 7 per 2. Okey. Contoh lagi Lepas tu opolah kalau cikgu ada 5, 1 per 3. Okey. Kalau cikgu ada 5, 1 per 3. Okey, mula-mula buat apa? Darab. Darab. 5 darab 3. Yes, darab dengan nombor bawah dahulu Jadi ini kita akan darab. 5 darab 3 berapa? 15. 15. Okey, 15. Pasti jangan lupa atas tu pola apa? 5. Tambah 15 tambah 1? 16. 16. 16. Per berapa?
Tiga. Per 3. Per tiga. Sebab dalam soalan tu nya per 3. Jadi bawah pun per 3. Okey. Cuba buat selesaikan yang tu. 1 7 per 10. Okey. Berapa tu? 1 7 per 10. Berapa? Berapa pecahan tak wajarnya? 17. Berapa? 17 17 per per 10. 10. per Okey, 10. kita tengok betul sih. Okey, awak dapat jawapan 17 per 10. 17 per 10. Mula-mula kita Mula-mula kita darab. Darab dulu nombor bulat, darab dengan pecahan yang di bawah. 1 darab 10 sama dengan 10. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan nombor yang di atas. 10 tambah 7, 17. Okey, per 10. 17 per 10. Betul. Okey. Soalan seterusnya. 5 1 per 5. Buat. 5 1 per 5. Tukarkan kepada pecahan tak wajar. Ya, darab dahulu baru tambah. 26 per 5. 26 per 5. 26 per 5. Ada yang dapat jawapan 26 per 5. Okey, kita cek kita cek. Darab dahulu, darab di bawah dahulu. 5 darab 5 sama dengan 25. Okey, 25 jangan lupa tambah yang di atas. 25 tambah 1 berapa? 26. 26. Okey, jadi betul. 26 per 5. Okey. Ya, senang kan? Okey, daripada nombor bercampur, kita nak tukar kepada pecahan wajar, kita akan darab, kemudian tambah. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, macam mana kita nak menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Okey, nombor bercampur, pecahan tak wajar. Dah pula tekan. Sekejap Salah, terbalik. Okey, dah betul. Betul lah, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Okey? Lah. Cuba pola tak dulu. 4 3 per 7. Tukarkan kepada pecahan tak wajar. Berapa? Berapa? Dua 4 per 7. Salah. 31 per 7. 21 per 7. 21 per 7. Ada jawapan lain sih? 31 per 7. Ada jawapan lain? Ya dah. 21 kah 31? 31. 31. Oh, 3. 3? Tahu. 31. Sekejap 31 per 7. Okey, kita cek. Mula-mula 4 darab dengan 7. 4 darab 7 sama dengan 28. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan yang di atas. 28 tambah 3 sama dengan 31. Jadi betul 31 per 7. Okey. Okey, apa pecahan ini? Apakah jenis pecahan ini? 1 per 6. Apa jenis pecahan 1 per 6? Pecahan wajar. Yes, very good. Pecahan wajar. Okey, apakah jenis pecahan ini? 1 3 per 6. Tak wajar. Pecahan. Pecahan nombor bercampur. Nombor bercampur. Nombor bercampur. Ini adalah nombor bercampur. Sebab ada nombor bulat dan yang juga ada pecahan. Okey, kalau yang ini pula 1000 per 2. Apa jenis pecahan ini? Pecahan Tak wajar. Yes, pecahan tak wajar. Okey, jadi ya je yang kita belajar hari tu. Sebab cikgu beri banyak lah, awak pening. Okey, jadi yang ini kita belajar pecahan wajar, pecahan tak wajar,
nombor bercampur dan bagaimana hendak menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, ingat tak? Cara menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar adalah dengan darab dahulu nombor bulat dengan nombor yang di bawah, kemudian awak tambahkan. Okey, cikgu cuma beri banyak gila sebab kalau awak yang confused kelak. Okey, jadi kerja rumah awak, okey, buku aktiviti cikgu nak awak siapkan buku soal 53, 54, 57 dan juga 58. Okey? Boleh? Dah salin belum? Boleh. Dah pandai belum? 53, 54. Belum. Dah. Tanda belum? 53, 54, 57 dan 58. Dah. Okey, sekejap je awak mula ya. Senang je ya. Saya dah susah. Okey, dah. Okey, dah ha? Belum. Okey. Okey, Jadi- Pak Mek boleh ingat cikgu juga ah. Okey. Okey, dah? Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Awak siapkan dahulu kerja awak. Okey, awak siapkan kerja awak. Okey.